melaporkan secara langsung dari Mersing, Johor. Kita akan terus memberikan anda perkembangan terkini dari masa ke masa menerusi siaran di RTM. Baik, kita terus ke segmen yang seterusnya, iaitu satu inovasi sebenarnya dalam pembelajaran dan pengajaran Al-Quran. Yang kita bawakan adalah inovasi tafsir Al-Quran bertanda bersama dengan pengasasnya, Datin Nur Hafizah Saad. Terima kasih Datin kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih juga sudi jemput saya pagi ini. Okay. Bagaimana boleh tercetusnya idea untuk menggunakan kaedah ini, kaedah Al-Quran bertanda untuk membantu lebih ramai orang mendekati Al-Quran? Okay, sebelum tu Assalamualaikum. Okay, dia macam ni, bila tiap kali orang datang ke rumah saya ada habit yang mana sebelum saya start dulu, masa saya bujang, saya suka apa yang saya belajar di kelas agama, saya akan tanda nota-nota tu. Dan tiap kali sebagai seorang yang memang suka membaca, tiap kali saya baca dan saya nampak nota-nota mengenai doa-doa apa yang kita kena amalkan, saya akan tandakan dalam Quran saya. Pasal kalau kita faham, untuk kita dapat pahala bukan baca buku nota tapi kita tengok Al-Quran. Baca dan tengok Al-Quran. Jadi bila saya buat macam tu, saya ada kawan-kawan yang datang rumah, dia orang beli. Mula-mula saya tak jual, tapi bila dah ramai yang tolonglah buat kat saya dan dia orang beli. Dan saya in the same time saya juga buat konsep untuk sedekah untuk tahfiz. Dan saya realise dengan cara macam ni saya boleh bagi orang sedekah ke tahfiz tanpa dia orang sedar bila dia orang beli Quran. Pasal setiap Al-Quran ni kita alokatkan RM15 untuk tahfiz, RM15 untuk asnaf dan RM15 lagi untuk macam Palestin semua. So setiap kali dia orang beli Al-Quran ni, portion tu dah ada automatically jalan. Okay. That is called multi-level marketing pahala yang dia orang tak sedar. Dan kalau kita lihat kepada Al-Quran yang dibawa bersama ini, memang menarik dan mempunyai satu sistem yang tersusun lah mengikut warna di atasnya. Boleh Datin terangkan tentang sistem itu? Okey. Ramai orang tanya saya, apa beza sangat Al-Quran Datin Fiza Saad ni dengan Al-Quran di luar? And kadang orang komen dekat Instagram saya, Datin dia siap dengan tagging-tagging ni ke? Okey, saya kata semua Quran yang you beli siap dengan tagging ni. Apa dia tagging tu? Okey, di bahagian tepi ni yang kita orang letak ni, semua kelebihan-kelebihan doa. Maksudnya doa-doa amalan yang kita kena amalkan, doa Nabi Adam, doa Nabi Zakaria, semua jenis doa dan ruqyah, semua ada nota kat sini. Jadi kita ni satu masalah dia, bila kita sakit semua, kita ada masalah, kita suka cari ustaz. Okey, pasal kita tak tahu apa nak baca. Lepas tu kita pergi cari buku doa, last kali buku doa tu pun kita tak tahu kat mana. So sekarang ni semua ada dalam ni dan kita boleh refer dan kita boleh baca sendiri. Pasal doa ni kita direct dengan Allah lagi bagus. That is one. Second thing, apa yang di bahagian atas ni? This is khatam tracking. Kalau tengok betul-betul di atas ni, this is bahagian khatam tracking. Yang mana kalau ikut sistem saya, insya-Allah dalam masa 16 hari akan khatam Al-Quran. Okay, kadang-kadang kita tengok ramai yang kata 16 hari, setahun sekali pun besar rahmat. Tapi insya-Allah, okay, cara dia simple saja. Okay, macam ni Terence. Kita buat siap dengan semua ni. Okay, bila ramai yang nak pergi umrah, nak pergi haji, semua dia orang beli ni. Especially nak masuk, kita tak lama lagi nak masuk Ramadan kan. Dia orang beli, okay, because selepas sembahyang subuh saja, okay, kita akan start baca, kan? Okay, kita buat khatam tracking kita selepas sembahyang. Okay, baca. Flip, 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 sampai jumpa the first tracking on the left. Stop. Pasal yang ni your zuhur. Okay, baca flip, 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 sampai jumpa this one, second one on your left. Stop, this is your asar. Flip, flip, sampai jumpa the third one, this is your maghrib. Flip lagi sampai jumpa this third one, this is your isya. Then the next one is subuh. Okay. Some people kan dia kata, pasal apa? Bila kita buat macam tu tak terasa. The reason why kebanyakan orang tak boleh khatam Al-Quran because mereka cuba pegang Al-Quran tu and mereka speak by their own self. Tak ada sistem. Jadi dia mula-mula momentum dia okey tau bila khatam Quran ni. Dia okey, dia speak. Paling lama panjang sekali Al-Baqarah lah. Dia speak baca, habis Al-Baqarah battery drop. Dia masuk Al-Imran, speak drop. Anisa titik drop. Last kali dia pun tutup Sadaqallahu Azim. Dari inilah dia dengan sistem yang sebegini mungkin boleh membantu lebih ramai lagi khatam Al-Quran mungkin sebelum puasa. InsyaAllah. Sebelum menjalani puasa. Dan proses
untuk menyiapkan satu Quran sebegini. Bukanlah mudah, mengambil masa 4 jam Datin? Ya, satu untuk Quran menyiapkan estimated satu 4 jam. Al-Quran. Kalau tengok, saya satu nota yang diletak tu, kita kena make sure that tak tertutup hukum tajwid semua. Tanda sabdu semua tak ditutup. Yang kedua, kalau perasan tracking saya ni semua be done manually. Kadang-kadang orang kata macam mana boleh letak sama rata. Selalu kita buat pun mesti berlarian. Oh, actually kita ada, saya ada 3 PA yang lepas Al-Quran ni siap, kita ada few staff untuk tanda Quran. PA akan double check. Make sure that tak terlari. Dia tracking. Because kita nak jual, kita make sure that semua cantik tersusun. Jadi orang yang dapat pun seronok dan puas hati. Dan kalau kita lihat kerja-kerja yang sedang dilakukan oleh pembantu-pembantu Datin, memang teliti kerja yang dilakukan oleh mereka, bukan setakat dalam meletak doa itu di tempat yang betul, tetapi juga sistem tracking tu dikemas kini, dan kita boleh lihat mengapa ia mengambil masa 4 jam untuk menyiapkan senaskah Al-Quran ini. Datin, kita dapat lihat 2 jenis Al-Quran yang tersedia. Apakah perbezaannya, Datin? Okey, kita ada size. First, size. Pasal setengah orang dia nak yang kecil. Okey, kita ada A5, A4 dan A6. Okey. This is A4. Kalau yang macam mata dah masuk 40 siri ni, macam saya ni 4 siri ni, saya selesa dengan yang besar. Tapi still juga bila kita nak travel, kita ada yang ni. Tapi kadang-kadang orang kata, Allah, yang bling-bling ni Datin mahal, tak semua orang mampu. Saya ada yang murah, saya ada semurah RM140. Okey, yang pintu Kaabah kita ada yang biasa. Kadang kalau kita tengok, saya tak sempat bawa tadi, saya ada yang warna putih. Pasal kadang-kadang kita kena tengok satu benda, ada orang dia suka kereta putih. Kereta putih, handphone putih, laptop putih, Al-Quran putih. Pasal bila dia letak kat office, dia tak rasa macam, kita kena ingat satu benda, kita sekarang ni dalam generasi yang orang paling takut apa orang kata. So, bila pegang Al-Quran, orang akan kata, kita tengok, hanya yang 7 alim, hang nak mengaji, hang balik rumah. Betul tak? Tapi bila dia letak Al-Quran warna putih di tempat office, orang tak perasan Al-Quran. Kadang-kadang Tuhan ni kan kadang-kadang nak getuk, dia nak tarik, dia nak baca, dia tak rasa. Walaupun orang kata tak perlu ingat apa orang kata, bagi saya memang tak perlu ingat, tapi kita kena ingat kata-kata tu yang buatkan kadang-kadang setengah orang kata, baik janganlah, balik rumah lah. Bila balik rumah pula, nantilah sampai sebilah lah kan. Dan mengapa Datin memilih untuk menghiaskan Al-Quran dengan sebegini, dengan bling-blingnya tadi? Okey, kenapa kita pakai baju cantik-cantik? Okey, kita boleh pakai jubah hitam semua. Saya tak pakai jubah hitam, saya pakai yang ni. Kalau memperagakan diri kita pun kita nak cantik, beli handphone kat anak pun kita tukar casing yang cantik. Kenapa tak Al-Quran? Al-Quran ni, ayat Allah berbicara dengan kita. Why do we hiaskan cantik-cantik? Pasal kita macam ni tau. Nak mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dan anak-anak kita. Pasal kita tahu berapa susahnya dekat dengan Al-Quran ni. Pasal kita cakap, speak for ourselves. Kita sendiri pun susah nak pegang Quran. Apakah lagi anak-anak kan? So kita boleh ambil macam katakan warna pink. Okey, saya pernah parents kata, macam ni RM450 Datin mahal. Okey. Cover Swarovski Al-Quran yang kita beli, cover saja di belakang is RM200. Cover saja. Now you pay another $250, you dapat satu Al-Quran bersalut Swarovski dengan Al-Quran siap tanda dan khatam tracking. For your kids to communicate with Allah. Okey. Macam mana nilai mahal. Dan kita nak menimbulkan minat, kita kena buat benda ni ikut trend budak-budak. Kalau kita pun pakai tudung nak batu Swarovski, ikut kemampuan. Pasal nanti bila saya cakap tu, nanti ada orang kata apa, oh tudung mana boleh mahal-mahal semua. Yang penting tutup aurat. Betul. Tapi ikut kemampuan. Apa-apa kita nak buat ni ikut kemampuan. That's why saya buat keluar Quran ni semurah RM140. Sampailah 1,000. Dan di minit-minit berbaki ni mungkin Datin boleh memberi pencerahan kepada para penonton bagaimana untuk mereka mendapatkan Al-Quran ini sebelum bulan puasa. Kerana pasti banyak permintaan sudah. Okey, alhamdulillah so far kita orang ada lebih kurang order satu hari 50 ke 100. Wow. Okey, boleh pergi ke Instagram saya Nur Hafizah Saad, NORHAFIZAHSAAD. Okey, saya hanya minta satu benda je. Kita layan semua orang. Saya ada 3 PA khas untuk jawab Instagram dengan WhatsApp. Tapi kena ingat ada time yang mereka pun break.
Dan satu Al-Quran ni kita ambil masa 4 jam. Saya minta sahabat-sahabat kita ambil masa 4 ke 6 minggu untuk satu Quran. Dan insya-Allah you will love it when you get it. Okay? Dan satu je saya nak beritahu, masuk pesan awal sebelum Ramadan. Pasal ikut sunnah Nabi, sahabat-sahabat Nabi semua prepare 11 bulan sebelum Ramadan. Jangan sebelum tu, dekat tu. Baik, inilah dia pesanan daripada Datin Nur Hafizah, dan memang sistem yang lebih sistematik dengan doanya, dengan pencerahannya, memang cerah, bercahaya lah Al-Quran yang dibalut dengan surasi ini. Pastinya mendekatkan lagi anda dengan Al-Quran. Terima kasih Datin kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Terence for your time, and juga terima kasih to Selamat Pagi Malaysia sudi jemput saya ke sini. Most welcome. Dan kita akan berehat seketika, beri laluan kepada Jabatan Met Malaysia untuk menyampaikan laporan cuaca, dan kita akan kembali bersama dengan anda selepas itu. Terima kasih.